Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Ramadan kepada kawan-kawan yang beragama Islam. Pada hari yang mulia ini, saya berterima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk membahas isu yang penting pada pagi ini, iaitu penguntukan semula perbelanjaan tahun 2013 yang melibatkan 3 kementerian, iaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya akan menumpukan perhatian saya kepada Kementerian Pendidikan oleh kerana kementerian ini adalah kementerian yang terbesar di antara semua kementerian dari segi perbelanjaan dan juga dari segi tenaga kerja. Penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi bermakna bahawa kita akan kembali kepada situasi sebelum tahun 2004, iaitu di mana Kementerian Pendidikan dipecahkan kepada 2 menteri. Menurut anggaran belanjawan 2013, Kementerian Pendidikan selepas penyerapan Kementerian Pengajian Tinggi akan mempunyai bajet sebanyak 52.4 bilion dan ini tidak termasuk bajet tambahan yang kita akan bentangkan pada penggal parlimen masa ini. Dan tenaga kerja lebih daripada 500,000 penjawat awam. Ini termasuk guru-guru di sekolah rendah, di sekolah menengah dan juga pensyarah dan kaki tangan di IPTA, college community dan sebagainya. Dalam jawapan beliau di Dewan Yang Mulia ini pada 27 hari bulan Jun, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan telah memberikan penjelasan bagaimana penggabungan kedua-dua kementerian ini akan, I quote, menyeragamkan pelaksanaan dasar-dasar pendidikan yang berpandukan kepada satu falsafah pendidikan kebangsaan dengan berpaksikan kepada satu akta-akta pendidikan yang berkaitan. Yang Berhormat Pago juga telah memberikan tumpuan kepada status pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM dan juga Pelan Strategik Pengajian Tinggi ataupun PSPTN. Malaysia memang terkenal kerana kita ada sejarah untuk menulis plan tindakan dan plan strategi yang begitu baik daripada idea tetapi malangnya gagal dari segi pelaksanaan. Ini memang tidak boleh dinafikan. Saya rasa bahawa kawan saya daripada Kinabatangan tadi telah bercakap sedemikian dan juga telah menyokong pendapat ini. Saya fikir bahawa kawan-kawan saya di sebelah sana pun mengakui bahawa kegagalan dan kelemahan kerajaan dari segi pelaksanaan ataupun implementation dengan izin adalah begitu serius. Ya, salam. Salam. Terima kasih, Serdang. Saya hanya nak bertanya kepada Serdang. Mungkin akan disebut tetapi terlintas di fikiran saya. Bagaimana pandangan Serdang berhubung dengan apa yang disebutkan oleh Kinabatangan, ya, di mana segala kegagalan itu diletakkan kepada pihak penjawat awam, ya, KSU dan KSN dan sebagainya. Sedangkan segala konsep-konsep yang baru dan falsafah yang baru ini diutarakan oleh menteri-menteri, tetapi akhirnya dari sudut pelaksanaannya disalahkan kepada kaki tangan awam. Apa pandangan Serdang berhubung dengan itu? Adakah ianya benar-benar salah dari sudut kaki tangan awam itu sendiri ataupun menteri itu sendiri pun tak faham apa yang dia nak buat? Saya setuju dengan pandangan Shah Alam kerana ini menunjukkan bahawa menteri tersebut tidak ada political will untuk melaksanakan apa yang ditulis dalam plan-plan strategik dan plan tindakan seperti ini. Saya juga nak menegaskan bahawa plan yang diterbitkan iaitu PPPM pada bulan September 2012 telah menerima maklum balas daripada pelbagai pihak NGO dan juga NGI ataupun non-government individuals dengan izin, termasuk Majlis Kebangsaan Intervensi Awal Kanak-Kanak, Parent Action Group for Education ataupun PAGE, Association of Voices of Peace, Conscience and Reason ataupun PICO dengan izin, Gabungan Bertindak Malaysia GBM, Center for Public Policy Studies, Tamil Foundation, ABIM, GAPENA dan sebagainya. Saya dimaklumkan bahawa kementerian telah menerima 138 surat dan memo, 50 daripada NGO dan persatuan, 20 daripada Kementerian Pendidikan, 20 daripada individu termasuk Tuan Yang di-Pertua sendiri
dan 10 daripada institusi. Feedback daripada NGO dan NGI ini mengandungi cadangan yang baik dan harus dipertimbangkan oleh pihak menteri sebelum PPPM ini dimuktamadkan pada akhir bulan Julai ini. Cadangan-cadangan yang baik termasuk memulihkan kewibawaan sekolah-sekolah mubalik sebagai school of choice dengan izin untuk ibu bapa daripada pelbagai latar belakang kaum dan agama, membuat pengurangan keciciran sekolah sebagai salah satu KPI yang penting, mengamalkan dasar dui bahasa dalam pengajaran sains dan matematik dan juga memberi pilihan untuk mengadakan sekolah aliran Inggeris di kawasan-kawasan terpilih. Bukit Bendera. Ya, terima kasih Tuan Yang Betul. Terima kasih Yang Mohd Sedang. Berkenaan dengan perbelanjaan besar yang telah dibangkit oleh Yang Mohd Sedang tadi, adakah Yang Mohd sedar bahawa Kementerian Pendidikan bakal melaksanakan 3 projek besar yang akan menelan belanja berbilion-bilion ringgit, iaitu pertama, pemasangan jalur lebar berkelajuan tinggi 4G ataupun 4G di bawah program 1 Bestari Net untuk semua sekolah di Malaysia. Kedua, pelaksanaan virtual learning environment ataupun pelantar pembelajaran maya yang membabitkan yuran pelesenan dan kos penyelenggaraan berkala yang tinggi, serta pembekalan komputer riba Chromebook di bawah program 1 Pelajar 1 Device. Dan ketiga-tiga projek ini memang besar dan saya rasa bercita-cita tinggi. Tapi yang mengejutkan adalah ketiga-tiganya telah dianugerahkan kepada hanya sebuah syarikat, iaitu YTL Corporation. Adakah Yang Mohd setuju bahawa kerajaan harus menjelaskan sama ada proses tender terbuka telah dijalankan dan juga menerangkan apakah rasional kesemua projek-projek ini dianugerahkan kepada YTL, sedangkan setahu saya YTL bukanlah pakar dalam bidang pendidikan dan maupun bukan pengedar ataupun pembekal peralatan komputer. Terima kasih. Ya. Saya setuju dengan Bukit Bendera bahawa pihak kementerian mesti memberikan penjelasan, terutamanya memandang dua anjakan yang saya akan bentangkan nanti tentang ketulusan dan juga accountability. Saya meneruskan, saya tidak ketahui kandungan memo Tan Sri Speaker, tetapi saya harap bahawa cadangan-cadangan Tuan Yang di-Pertua akan diberi pertimbangan yang wajar oleh menteri. Akan tetapi semua tanda-tanda menunjukkan bahawa menteri tidak akan mengambil kira sebahagian besar daripada maklum balas ataupun feedback ini sebelum PPPM dimuktamadkan. Mengapa saya begitu yakin? Saya telah mendapatkan satu memo yang dihantarkan kepada menteri selepas draft PPPM diterbitkan. Memo ini begitu serius dan juga menyenaraikan beberapa kritikan yang amat serius terhadap draft PPP tersebut. Dan memo ini bukan memo yang diberi oleh NGO ataupun NGI, tetapi adalah memo yang diberikan oleh ahli panel penilai bebas yang terdiri daripada orang-orang pakar dalam bidang bisnes dan juga dalam bidang pendidikan, termasuk pengerusinya iaitu Tan Sri Zulkifli Abdul Razak yang sebelum ni adalah Vice Chancellor USM. Kritikan yang tersenarai termasuk bahawa cadangan-cadangan yang disenaraikan sebagai shift ataupun anjakan bukanlah perubahan yang mewajarkan penggunaan istilah shift atau anjakan, tetapi sebenarnya adalah usaha-usaha permurnian, pengayaan dan penambahbaikan dengan izin, refinement, enhancement, improvement dan enrichment sahaja kepada apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan seperti yang terdapat dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 sehingga 2010. Hanya 5 daripada 11 perkara yang disenaraikan oleh PPPM ini perlu dan wajar dijadikan paksi utama untuk penambah baik sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. Tambah lagi, dokumen PPP ini kurang memberi impak dalam membawa satu perubahan ataupun anjakan yang besar yang diharapkan. PPP adalah sebuah dokumen yang cantik dan boleh dijadikan panduan dalaman bagi pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan, tetapi sebagai dokumen yang mahu digunakan untuk orang awam, PPP kurang berharap menimbulkan kejutan profesional yang diharapkan. Jangkaan dan harapan tinggi orang ramai terhadap perubahan dan perbaruhan yang dijanjikan tidak nampak dengan jelas. Dokumen ini adalah incremental change yang memang sudah biasa dan selalu dilakukan oleh KPM. Ini bukan perkataan saya, ini adalah perkataan ahli panel penilai bebas yang dianjurkan dan ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Dengan itu,
ayat-ayat dan istilah-istilah yang terkandung dalam memo ini memang menunjukkan bahawa ketidakyakinan panel penilai bebas ini terhadap PPP. Masalah kita ada sekarang adalah perkara ataupun pokok yang sepatutnya diselesaikan dalam proses penyelenggaraan dan pentadbiran. Sebaliknya mengalami penyelewengan yang begitu besar sampai tahap di mana terpaksa diberikan fokus sebagai salah satu anjakan. Contoh yang terbaik ialah anjakan 10 dan anjakan 11, iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit ataupun maximize student outcomes for every ringgit dengan izin dan meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung ataupun dengan izin increase transparency for direct public accountability. Perkara seperti ini tidak sepatutnya dijadikan satu anjakan seperti mana yang dibentangkan oleh panel penilai bebas, tetapi sebab ia dijadikan sebagai salah satu anjakan ialah kerana kerajaan tidak ada kemampuan dan political will untuk mengenangi masalah ini. Saya memberi satu contoh. Statistik yang diterbitkan oleh kementerian menunjukkan bahawa ada percanggahan yang besar di antara perbelanjaan pembangunan yang diterbitkan dalam PPPM dan yang diterbitkan oleh bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan ataupun Educational Planning and Research Division di dalam Kementerian Pendidikan. Di statistik yang dipaparkan di PPPM yang menunjukkan bahawa perbelanjaan pembangunan daripada 2006 sampai ke 2010 iaitu di bawah rancangan Malaysia ke-9 adalah 19.8 bilion ringgit. Tetapi yang dipaparkan dalam bahagian statistik yang ditunjukkan oleh bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan dalam Malaysian Education Statistics 2011 dengan izin hanya 8.6 bilion telah dibelanjakan. Bagaimana perbezaan sebesar 11.3 bilion ini boleh berlaku jikalau statistik yang dikeluarkan oleh kementerian sendiri menimbulkan keraguan terhadap jumlah perbelanjaan sebenarnya, apatah lagi jumlah penyelewengan yang telah dibentangkan oleh audit negara pada setiap tahun apabila laporan audit negara dikeluarkan. Yang lebih serius ini, PPPM telah mengisytiharkan anjakan 10 dan 11 dan pada masa yang sama penyelewengan ini masih berlaku. Tadi sahabat saya dari Bukit Bendera telah memberi pendedahan tentang bagaimana ringgit Malaysia 9 bilion akan dibelanjakan di atas kontrak yang telah diberikan kepada YTL walaupun YTL ini bukan pakar pendidikan. Saya ingin juga memberi satu contoh yang kosnya mungkin lebih rendah daripada apa yang Bukit Bendera ketarakan, di mana Menteri Pendidikan telah meluluskan program yang berkos 23 juta pada tahun 2012 dan 27 juta pada tahun 2013 untuk melatih 1,000 guru jasmani ataupun PE teacher setiap tahun. Dan PE teacher ini sepatutnya selepas melalui training ini, latihan ini, akan mendapatkan satu program diploma antarabangsa pendidikan jasmani dan jurulatih sukan yang diberikan oleh Akademi Sukan Amerika Syarikat ataupun United States Sports Academy dengan izin. Selepas pemberian kontrak ini pada tahun 2012 kepada USSA, Menteri Pendidikan telah dianugerahkan dengan honorary doctorate dengan izin oleh USSA pada tahun awal tahun 2013. Dan Serdang Gulung. Okey, dan selepas itu Menteri juga telah meluluskan satu kontrak baru lagi untuk USSA Sports ini yang harganya 27 juta, tetapi malangnya kelayakan program diploma ini sebenarnya bukan kelayakan diploma. Sebenarnya pekeliling daripada agensi kelayakan Malaysia iaitu MQA telah menjelaskan bahawa program diploma antarabangsa pendidikan jasmani ini adalah sama tahap dengan sijil kemahiran 3 saja dalam kerangkaan kelayakan Malaysia dan bukan tahap diploma. Ini memang satu perkara yang serius di mana duit taxpayer telah dibelanjakan ke atas program diploma yang sebenarnya bukan diploma.
ini menunjukkan bahawa tidak ada political will langsung untuk melaksanakan anjakan 10 dan 11 di bawah PPPM ini. Sekian saja. Terima kasih. Terima kasih.